Hari mengundi sudah pun diumumkan. Sudah pasti setiap calon atau parti politik sedang aktif mengatur strategi dan membuat persiapan padu menjelang pilihan raya umum ke-15. Jadi bagaimana pula dengan rakyat? Bagaimana persiapan mereka untuk pulang ke kampung halaman atau lokasi terpilih untuk mengundi calon atau parti politik pilihan mereka? Sudah tentu ramai akan pulang untuk menunaikan tanggungjawab mereka sebagai rakyat. Di samping itu, banyak perancangan dan persediaan untuk pulang, terutama orang yang tinggal jauh dari rumah, yang bekerja atau belajar di luar negeri untuk kelangsungan hidup. Dan kalau dapat lihat, rata-rata di media sosial, hangat perbincangan mengatakan tiket untuk pulang mengundi semakin mahal. Dan kali ini, setiap individu yang sudah mencecah 18 tahun sudah mempunyai hak untuk mengundi. Oleh itu, begitu penting untuk kita mengundi calon atau wakil rakyat kita, bukan saja untuk menjaga sesuatu kawasan atau DUN, tapi milih calon untuk masa depan negara. Sebelum kita meneruskan perbincangan kita, seperti yang anda dapat lihat, saya berada di Terminal Bersepadu Selatan TBS. Dan kali ini saya akan tanyakan orang ramai di sini, apakah yang mereka faham atau tahu tentang tanggungjawab dan peranan seorang pemimpin negara. Mari kita dengarkan. Bagi saya, seorang pemimpin tu kena ada sikap berwibawa dan tanggungjawab lah. Dia kena ada open mind dengan suara anak-anak muda ni. Kita orang memang ada jiwa-jiwa muda, tapi sebagai pemimpin dia kena ambil sudut pandangan positif mengenai anak-anak muda lah. Diorang sepatutnya bertanggungjawab atas pada rakyat lah. Cari rakyat yang susah, kan? Menyenangkan rakyat, bukan untuk menyenangkan diri sendiri saja. Kita sebagai pemimpin ni nak kena ada. Jumpa rakyat, tengok rakyat, mana yang susah tu patut tolong. Bukan kita ni untuk diri sendiri saja. Kalau pemimpin ni dia kena amanah, lepas tu dia perlu ada pengetahuan dalam agama, lepas tu dia kena adil, perlu bijaksana. As a leader, I think they should be honest when doing their job and responsible and always think the people what they want and can make them feel comfortable in their life. Bagi saya, setiap pemimpin tu kena ada, yang pertama sekali ada integriti sendiri lah. Dan yang penting memang dia dipilih oleh rakyat, jadi dia harus mewakili suara rakyat. Jadi apa-apa pun dia kena tak ada lah, 5 tahun sekali baru nak turun tempat dia kan. Jadi kena selalu ambil cakna, ambil berat lah rakyat tempat dia orang. Jangan masa nak mengundi je barulah datang. Baik, itulah antara suara-suara rakyat Malaysia yang anda dapat dengarkan. Apakah yang mereka tahu dan faham mengenai definisi seorang pemimpin negara? Dan anda masih bersama saya, Nina Rozman, dalam segmen Borak Anak Muda menjelang Malaysia memilih di Terminal Bersepadu Selatan TBS bersama tetamu khas kita iaitu Alzari, merupakan co-founder Undi Rabu. Alzari, terima kasih kerana sudi berada bersama kami di TBS ini. Yeah. Azhari, sebagai pengasas bersama Undi Rabu ni, boleh ceritakan tak untuk orang yang di luar sana, mungkin ada yang tak tahu, terutama anak-anak muda tak tahu apa itu Undi Rabu, boleh ceritakan kepada mereka apakah peranan ataupun objektif Undi Rabu? Okey. Undi Rabu ditubuhkan semasa pilihan raya sudah di-14, di mana kita telah membantu pengundi-pengundi voters pertama kali, pelajar-pelajar universiti yang ingin kembali untuk mengundi. Dan pada masa itu mungkin kekangan daripada segi kewangan telah jadi satu isu yang besar. Jadi peranan Undi Rabu pada GE ke-14 ialah mengumpul dana daripada rakyat Malaysia dan kita salurkan balik kepada pelajar-pelajar IPTA, kepada pengundi muda, first time voters untuk pulang. So pada GE yang ke-14 kita berjaya mengumpul lebih kurang RM200,000 dan telah berjaya menghantar lebih kurang 3,000 pengundi balik. Terutama ke Sabah dan Sarawak sebab kos memang terlalu tinggi kan. Jadi pada pilihan raya sekarang ni di 15 kita akan ulangi yang sama. Jadi tapi kali ini kita lebih besar sebab kali ini kita juga bercantum dengan undi banjir. Jadi kita dinamakan sebagai undi banjir kali ini sebab coincidence lah kan. Pilihan raya dan musim tengkujuh, musim banjir. Jadi kita namakan undi banjir lah. Dan dalam masa itu juga kita telah gabungkan Carpool GE di mana pada pilihan raya sudah pun kita telah laksanakan car sharing, pulang mengundi dan juga kita jaga kita. Kita jaga kita ni tolong semasa COVID dan juga banjir. Jadi dalam satu payung besar kita namakan undi banjir. Jadi peranan Undi Rabu masih tetap sama. Kita akan cuba membantu
pengundi-pengundi muda, pengundi-pengundi 18 dan juga IPT untuk pulang mengundi. Kita akan arrangekan supaya mereka dapat bantuan kewangan, bukan penuh tapi subsidi supaya dapat meringankan kos perbelanjaan pulang. Sudah tentu ramai anak-anak muda sangat gembira mendengarkan dengan bantuan ini. Jadi boleh Azhari ceritakan sedikit tak bagaimana pula dengan untuk kita galakkan, bagaimana peranan kerajaan untuk galakkan orang balik mengundi. Diikuti juga dengan berita yang mengatakan kemungkinan banjir dan membuat orang rasa takut. Tapi setiap undi itu penting dan kita harus galakkan mereka untuk mengundi. Jadi bagaimanakah peranan kerajaan boleh lakukan? Adakah mereka boleh berganding bahu dengan pengangkutan awam seperti bas, train ataupun flight agar untuk mudahkan rakyat pulang mengundi? Bagaimana? Betul. Mode of transportation kan, cara untuk pengundi balik. Untuk Semenanjung mungkin boleh menggunakan perjalanan bas, train kepada tempat-tempat yang boleh. Tapi untuk yang di Sabah Sarawak, kita tahu kos perbelanjaan untuk penerbangan naik. Dalam minggu ni saja kos penerbangan untuk pergi balik mencangkal telah naik sehingga RM1,000. I think it's about 1,000 plus. Pergi balik ke? Return. Okay. Jadi itu kos yang sangat tinggi. Kos yang sama tu orang boleh pergi bercuti, melancong, tapi ini hanya untuk balik mengundi. Jadi kalau boleh sarankan kepada kerajaan, subsidiskanlah untuk mengundi. Anyway, kalau disubsidiskan, you still can gain from other means. It could be from taxes or for other services. Boleh, kerajaan boleh menyesuaikan cara untuk mendapatkan balik kos dan juga supaya keuntungan daripada pihak penerbangan tidak terlalu terjejas. Sama juga untuk penerbangan untuk kos dalaman Semenanjung, bas, train, I think boleh subsidikan sedikit. Cara subsidi mungkin boleh tunjukkan untuk pulang mengundi, tempat mengundi dan balik ke destinasi yang hendak ditujukan. Jadi kita tak maulah ada penyelewengan kan. Okey, bagi subsidi dia nak pergi melancong kan. Tapi it could be specific, mungkin sehari sebelum mengundi ataupun 2 hari sebelum mengundi, that is the period whereby you boleh pergi beli tiket dengan harga yang diskaun, mungkin 50%. Saya tak boleh lah nak katakan kena bagi 50% ke 70% ke 30%, tapi there should be a table lah untuk meringankan kos bebanan untuk setiap pengundi balik. Terpulanglah. Itu satu saranan. Mungkin lepas ini boleh dijadikan satu benchmark untuk election, mungkin boleh adakan semua ini. Okey, ini satu benchmark yang kita harapkan untuk dapat diteruskan walaupun dengan kerajaan baharu. Jadi boleh beritahu untuk orang di luar sana lebih faham bagaimanakah orang akan balik mengundi, bukan sahaja balik untuk tunaikan tanggungjawab, tapi untuk penuhkan dada mereka dengan semangat untuk mengundi pemimpin mereka, untuk mengundi pilihan parti calon mereka. Jadi apakah harapan untuk pemimpin seterusnya agar mereka ni amat dikenali dalam kalangan rakyat, bukan sahaja dikenali di pentas politik sahaja? Betul. Buat masa ni, hari inilah penamaan calon belum keluar lagi. Mungkin tak ada rasa tercabar ataupun teruja untuk balik mengundi. Saya faham sebab lepas 2 tahun kita terperangkap dengan COVID, orang masih lagi keluar untuk mencari pekerjaan, untuk mendapatkan balik pencarian hidup sebenarnya. Masih lagi banyak yang belum dapat kerja yang dibayar sewajarnya. So people are busy right now, saya faham. Tapi suasana politik sekarang berubah. Mungkin orang akan memilih muka tu sama dia berwibawa. Mungkin dia daripada parti yang tidak disenangi, tapi dia berwibawa. Mungkin orang akan mengundi dia instead of parti. Jadi kita mungkin akan nampak perubahan di situ. Tapi untuk menaikkan semangat pulang, parti-parti politik selama ini patut daripada awal menunjukkan minat terhadap tempat sesuatu, hidup bersama masyarakat di situ, membina komuniti di situ. Tapi dah ada yang dah buat. Tapi untuk yang sekelintir tu saya masih tak nampak semua ni. Cuma muka baru tampil ke hadapan bersama logo dan mengharapkan penduduk di kawasan tu memilih mereka. Tapi itulah satu pendekatan barulah untuk parti-parti politik. Tapi untuk sebagai pengundi, saya rasa minat untuk mengundi tu tidak sekuat G14. Mungkin dalam seminggu lagi insya-Allah lah boleh. Seminggu lagi baru mereka rasa yang keperluan mereka untuk balik mengundi, untuk memilih calon yang mereka betul-betul fikir layak untuk menolong keluarga mereka di kampung halaman ke atau tempat tinggal mereka.
Kita masih lagi kena tunggu dan lihat. Okey. Untuk rakyat di luar sana, terutama anak muda yang mahu pulang balik mengundi, Alzari boleh ceritakan, bagi tahu mereka apa pesanan kepada mereka agar mereka pulang untuk tunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi, terutama sebagai rakyat. Okay. Untuk yang pertama kali mengundi, pelajar-pelajar ataupun yang tidak pernah mengundi, baru berdaftar untuk mengundi, pulang mengundi. Jangan sia-siakan tanggungjawab yang diberikan. Ya. Balik mengundi, pilih dan juga ingat undi anda adalah rahsia. Jangan lepaskan peluang ini. Balik dan juga raikan kawan-kawan yang masih lagi tidak berapa pasti tentang mengundi. Sila semak tempat mengundi anda supaya anda tidak tertinggal di mana tempat mengundi yang perlu dilaksanakan. Baik, terima kasih Alzari, merupakan pengasas bersama co-founder Undi Rabu, dan banyak lagi perbincangan yang akan kita bawakan selepas ini. Segmen Borak Anak Muda Malaysia Memilih berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam segmen Borak Anak Muda Malaysia Memilih bersama saya Nia Rozman, dan tadi kita ada dengarkan suara rakyat mengatakan apakah tanggapan mereka terhadap peranan dan tanggungjawab seorang pemimpin negara. Dan kali ini kita akan tanyakan mengenai perkara logistik. Adakah mereka akan pulang ke kampung halaman mereka atau lokasi terpilih untuk balik mengundi calon atau parti politik mereka sekiranya tiket mahal ataupun tiada tiket untuk balik? Mari kita dengar jawapan mereka. Bagi saya, rakyat tu kenalah ada tanggungjawab, bertanggungjawab sendiri juga, usaha sendiri juga. Tapi selain tu, kerajaan pun kenalah, contohnya bekerjasama dengan pengangkutan untuk bagilah kemudahan untuk rakyat, macam bas untuk balik mengundi ataupun kurangkan sedikit harga tiket ke macam mana, macam tu lah. For me, definitely I will go back to vote. Then if the price ticket is too much high, then maybe I will try my best to seek for help from NGO or anything any effort, then that can let me go back my country to my hometown to have a vote. Sepatutnya memang kena ada diskaun lah untuk rakyat, bukannya semua orang boleh balik kan. Ada yang balik naik kenderaan sendiri, ada yang balik naik bas. Jadi sepatutnya tiket tu cakap macam mana? Bagilah tiket murah pun tak apa dah kan. Senang sikit rakyat boleh balik. Baik, kita akan meneruskan perbincangan kita. Kali ini kita bersama tetamu kita merupakan Faizal Reza Rizwan, merupakan pengurus kanan operasi TBS. Terima kasih Faizal bersama kami sedih. Okey, terima kasih kerana mengambil masa untuk menemu bual, untuk berbincangkan masalah-masalah yang akan kami bawakan menjelang pilihan raya umum yang ke-15. Okey, Faizal, sebagai pengurus kanan operasi TBS, boleh ceritakan latar belakang dan berapa lama sudah beroperasi dan apakah pengalaman yang Faizal lalui sepanjang menjadi pengurus kanan operasi TBS? Baik, terima kasih Cik Nina. Alhamdulillah, terutamanya bagi penduduk Malaysia, TBS tidak asing lagi lah. Ia merupakan terminal hub utama negara yang meliputi rangkaian train, bas, even train ke airport. Baik, kita telah beroperasi 12 tahun semenjak dibuka pada tahun 2011, dan terminal TBS ini merupakan antara national key resort area for kerajaan yang mana mengadakan satu public transport jaringan hub yang merangkumi jaringan kereta api, bas, taksi, dan termasuk dihubungkan juga ke KLIA, lampangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Dan kita di TBS beroperasi selama 24 jam dengan melingkupi perjalanan ke 159 destinasi di seluruh semenanjung Malaysia, dan
purata harian pengguna yang menggunakan terminal ini, terutamanya penumpang, hampir 13,000. Dan untuk pengguna yang keluar masuk jadikan TBS sebagai tempat pertemuan, bertemu, menggunakan TBS, hampir 50,000 orang sehari ini. Dan kita di TBS ini kita kena pastikan, terutamanya untuk orang ramai, untuk rakyat Malaysia, apabila menjejak kaki ke dalam TBS ini, dia rasa selamat, dia rasa selesa dan lancar, mudah untuk bergerak ke seluruh destinasi yang tiket disediakan. Jadi prioriti kita, keutamaan yang kita diberikan di TBS ini ialah keselamatan dan juga keselesaan kepada penumpang. Okey, kalau kita nak imbas kembali dan pilihan raya umum ke-15 ni tidak lama lagi. Tarikh mengundi pun sudah keluar, lebih kurang 20 hari lagi untuk kita mengundi. Tapi boleh kita imbas kembali tak kepada pengalaman Cik Faizal dulu masa sebagai peneruskan operasi sewaktu PRU yang ke-14, PRU yang sebelum ini, bagaimanakah pengalaman ataupun situasi di TBS? Sebab mungkin kalau kita bercakap pasal tiket flight, mungkin tiket flight mahal. Tapi kalau bercakap pasal di bas, mungkin tiket itu tidak cukup ataupun tidak ada. Bagaimanakah situasi pada ketika itu, pada waktu mengundi itu, dan apakah cabaran-cabaran yang Faizal hadapi? Okey, kalau kita imbas kembali PRU 14 yang lalu, iaitu PRU dijalankan pada hari kebiasaan, hari bekerja. Jadi pergerakan penumpang di sebelah paginya tu kritikal, busy, penuh dan apabila menjelang ke sebelah petang tu dah semakin kurang. Cuma apa kita dapati kerana kebanyakannya pengundi bekerja pada hari bekerja ni, jadi pergerakan tu agak terbatas, ya, dan ada yang pergerakan last minute. Jadi apabila pergerakan last minute ni, mungkin ada yang dapat tiket, mungkin ada yang tak dapat tiket. Kerana apabila last minute untuk pertambahan trip tu, kita perlukan perancangan sekurang-kurangnya sehari sebelum ataupun 2 hari sebelum untuk kita dapatkan syarikat bas untuk tambah trip. Dan sekiranya untuk rakyat Malaysia balik memilih nanti mengundi, saya sarankan supaya kita lebih bersedia. Maksudnya dari segi untuk dapatkan tiket dan ada kemudahan-kemudahan tiket yang disediakan. Mungkin ada peruntukan untuk rakyat pulang mengundi mungkin. Tetapi hakikatnya kerana tiket bas tidaklah terlalu mahal, ya, tidak terlalu mahal, dan mungkin rakyat boleh dapatkan dengan segera untuk pulang mengundi. Okey. Kita dapat tahu menurut laporan SPR, pengundi baharu saja lebih kurang 7 juta. Dan apakah jangkaan Faizal untuk PRU yang ke-15 ni? Adakah situasi dia akan lagi besar daripada PRU sebelum ni? Apakah jangkaannya dan apa persiapan TBS sendiri? Okey. 7 juta Juna. Ya, memang satu angka yang besar untuk pengundi baru. Dan kita akan nampak pada PRU 15 jangkaan saya, apabila kerajaan telah umumkan tarikh mengundi 19 November Malaysia memilih, dan pada hari Sabtu, jangkaan saya memang TBS ni akan sibuk. Bayangkan apabila kita nak balik mengundi untuk negara kita. Jadi memang kita akan expect benda tu akan berlaku, pertambahan penumpang yang mendadak, dan kita di TBS ni sentiasa bersedia untuk mengendalikan penumpang yang banyak, ya, dan kita akan berbincang dengan syarikat bas untuk buat tambahan trip. Dan sekarang pun Nina, yang saya dah tengok dalam sistem tadi, dalam sistem apabila kita tengok dalam penjualan tiket kita, penumpang dah beli. Macam setakat dah ada untuk balik mengundi. Bermula pada 16, 17, bermula pada 16 lagi. 16 hari bulan kita dapati dah ada 4,000 tiket. Pada 16 hari bulan. Untuk 17 hari bulan sekitar 4,800 tiket. Dan 18 hari bulan sudah mencecah 5,000. Banyak tu. Ya. Jadi kita dah nampak orang ramai dah mula membeli. Berpusu-pusu membeli tiket membeli untuk tiket. pulang.
Dan saya sebentar tadi sempat lihat tengok kepada sistem. Ada juga destinasi yang famous, yang bandar-bandar utama dah habis. Tetapi Laju. jangan risau kerana ini baru peringkat permulaan. Syarikat bas akan tambah lagi. Jadi kita di TBS ni kita nak orang ramai beli awal supaya kita boleh tengok jangkaan-jangkaan. Ya, kerana kita sedia maklum kali ini di pihak kerajaan juga telah memberi Kementerian Pengkajian Tinggi. Contohnya dah beri cuti mulai 17 hari bulan sehingga 21 hari bulan. Jadi memang kita jangkakan pengundi yang antara pengundi baru ni dari kalangan pelajar IPT. Betul. Jadi kita boleh jangkakan akan bertambah penumpang yang banyak di TBS ni nanti. Okey, kalau saya tengok dekat rata-rata dekat media sosial, anak-anak muda ni terutama berpetah bila bercakap mengatakan tiket flight, satu tiket flight mahal. Lepas tu tiket bas pula dia kata banyak dah habis dan susah nak dapatkan tiket bas ni. Jadi apakah pesanan sebab kita dah cakap tadi apa persediaan TBS. Jadi apakah pesanan Faizal kepada pengundi kat luar sana yang akan mengundi menggunakan platform TBS ni? Apakah tips-tips untuk memudahkan mereka pergi mengundi dan sampai itu menaikkan semangat mereka lagi? Ya. Okey, inilah apa peluang yang kita ada setiap 5 tahun untuk kita mengundi. Jadi kepada pengguna TBS di luar sana, terutamanya yang nak pulang ke kampung dengan menggunakan bas, saya sarankan supaya buat keputusan sekarang untuk membeli tiket. Jangan tunggu saat-saat akhir untuk dapatkan tiket. Kerana pengalaman saya mendalikan TBS hampir 12 tahun, sikap kita ada di kalangan kita yang ambil mudah, yang ambil tak apa, tunggu dulu, tunggu dan lihat. Apabila ambil sikap tunggu dan lihat ni, kadang-kala bernasib baik kita lepas. Tapi ada kalanya kebanyakannya akan menyesal kerana apa? Kita tak dapatkan tiket awal. Okey, tiket untuk sepanjang 5 hari yang ada di TBS ni, pergi dan balik, bermula daripada 17 hari bulan sehingga 21 hari bulan, kita ada hampir 180,000 keping tiket. Ya. Jadi pengguna boleh dapatkan tiket sama ada melalui kaunter kita di TBS beroperasi 24 jam ataupun melalui online melalui laman sesawang TBS www.tbsbts.com.my ataupun boleh download TBS mobile application, membeli tiket di TBS mobile apps ataupun boleh membeli melalui laman sesawang yang lain seperti EasyBook, seperti Redbus, seperti Bus Online, ya, seperti Cashback Bus dan yang lain-lain. Jadi platform untuk membeli tiket tu kita dah perbanyakkan, ya. Jadi orang ramai, saya sarankan supaya tidak tunggu last minute ataupun saat-saat akhir untuk dapatkan tiket. Rancang perjalanan supaya kita dapat balik mengundi. Inilah peluang kita, terutamanya kepada pengundi baru, untuk kita memilih untuk masa depan negara kita, untuk diri kita, untuk agama kita, bangsa kita dan negara kita. Wow, itu adalah semangat jitu dan padu. Yeah. Okey, ini adalah antara perkara-perkara logistik yang perlu kita ambil kira dan perlu beri perhatian yang penuh kerana setiap undi itu penting dan kita perlu semua bekerjasama dan berganding bahu untuk menunaikan tanggungjawab kita sebagai rakyat. Dan oleh itu penting undi kita kerana kita bukan sahaja memilih atau mengundi calon parti atau manifesto mereka, tapi kita juga mengundi untuk masa depan negara yang lebih cerah. Dan setiap perkembangan terkini mengenai isu-isu politik dan suara-suara rakyat dan suara Malaysia akan kami rangkumkan dalam laman web kami astrawani.com dan semua platform digital Astro Awani, termasuk juga dengan segmen di saluran 501 Astro Awani. Sekian sahaja saya memborak anak muda pada kali ini, Malaysia Memilih. Saya Nina Rozman, salam hormat.